tenang kau di sana selamanya. Aku selalu mengingatmu, doakanmu setiap malamku. Semoga tenang kau di sana selamanya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sayang, salam aura rezeki daripada JM buat anda semua. Apa khabar semua? Okey, apa khabar semua tengah hari ni? Ataupun ke ada yang tengah masak? Okey, JM punya lagu semua memang best-best insya-Allah. Okey, tadi JM nampak kita ada Kak Merdu, kita ada siapa lagi tadi? JM nampak ada Isha. Yes, morning Isha, morning. Okey. Kak Merdu, Isha. Kak Merdu daripada Kedah, Sungai Petani. Isha daripada Ceras. Okey, kita ada Jasmine Jelita. Hai. Okey, daripada Johor Bahru. Okey, kita ada Nur Hamimi. Daripada Bangi sahaja. Okey. Kita ada Nur Azwani. Apa khabar? Sihat ke semua? Alright, salam Ramadan semua. Okey, salam Ramadan. Ya Allah, hai kan? Kita dah hari ni dah masuk ke Ramadan yang keempat Rasanya macam baru semalam je kan sambut Ramadan kan? Hai Kak Melo daripada Pulau Pinang. Okey. Alright, selalu dengar JM macam dengar DJ radio. Dulu kan Azwani, dulu JM alah dulu lah kan. Apa ni, kononnya nak jadi DJ tapi tak ada orang nak ambil. Tu yang segera macam. Okay, so apa khabar semua? Okay, sebelum tu JM nak minta anda semua sharekan video JM ni. Okay, semoga apa yang JM kongsikan pada tengah hari ini memberi 1000 manfaat kepada mereka yang mendengarnya insya-Allah. Okay, alright, so okay, JM nak hari ni ada yang masuk dapur awal ke hari ni? Ada siapa masuk dapur awal hari ni? Okay. So tahniah kepada Kak Merdu juga daripada Sungai Petani. Okey, Kak Merdu dia selalu pula hari-hari hari-hari live buat apa tahu? Buat puding cinta. Okey, so siapa tadi? Isha kata apa tadi? JM apa? DJ Aura Rezeki ya. Okey. Alright, Suryani. Waalaikumsalam. Kak Melo. Hai Kak Melo. Kak Mazna. Apa khabar Kak Mazna daripada Kedah? Waalaikumsalam Kak Mazna. Wah, bestnya hari ni JM ada ramai sangat bersama dengan JM insya-Allah. Okey, tajuk hari ni JM nak kongsikan ialah ramai sangat lah kan yang tanya JM macam mana JM boleh mengusahakan garam kan? Mengusahakan Aura Rezeki, kenapa tak pilih produk lain? Kenapa tak pilih produk kecantikan lain? Kenapa pilih garam? Kenapa tak pilih gula? Macam-macam kan? Okey, tak masuk dapur lagi Syah. Okey. Alright, so hai Khalijah. Waalaikumsalam. Apa khabar semua kan? Okey, itulah JM ni nak cerita lah pasal macam mana tercetusnya Aura Rezeki ni 5 tahun yang sudah tau. 5 tahun yang lepas bagaimana JM memulakan perniagaan Aura Rezeki ataupun bagaimana JM memulakan ataupun tercetusnya idea bagaimana, kenapa buat garam kan. So hari ni JM akan kongsikan kepada anda kenapa JM buat garam, kenapa tak jual gula, kenapa tak buat kosmetik, macam-macam pertanyaan. Jadi
Okeylah, hari ini JM nak kongsikan kepada anda semua. Okey, bagaimana tercetusnya Garam Aura Rezeki 5 tahun yang lalu. Okey. Nak dengar ke? Excited ni ataupun saja je JM yang apa? Ke JM yang lebih-lebih. Nak minta tolong yang baru masuk ni. Okey, tolong JM untuk kongsikan video JM ni kepada semua ya. Minta tolong. Hai Fiza Hassan. Ya Allah, rindunya dengan Mac ni. Salam aura kasih sayang. Terima kasih. Rindu sangat kan. Selalu kalau tak ada PKP ni, sekejap-sekejap dia datang kat pejabat ni. Sekejap ada je. Sekejap kita makan. Sekejap kita rehat. Kejap lagi kita makan. Masya Allah. Asyik kerja makan je kan. So Alhamdulillah, syukur kepada Allah ya, yang mana kita hari ni kita dah 4 Ramadan ya. Semoga Ramadan kali ini memberikan satu pengalaman baru buat kita ya, yang mana kita masih lagi dalam musim PKP ni kan, musim PKP ni. Okey, yang mana kita menyambutnya dengan secara sederhana ya, insya-Allah. Yang penting kita menyambutnya dengan penuh keinsafan, dengan penuh tawaduk kita ya, dengan penuh kesungguhan, menjiwai erti Ramadan dengan penuh ya penjiwaan, insya-Allah ya. Sebab apa? Sebab Ramadan ni Ramadan ataupun rasa Ramadan ini bukan hanya boleh disebut-sebut, bukan hanya boleh disebut-sebut. Dia sama seperti syukur ya. Syukur bukan hanya setakat disebut di mulut, tapi syukur itu dirasai di dalam hati kita. Macam itulah ya, macam itulah Ramadan kita. Kita perlu menjiwai Ramadan kita pada kali ini dan seterusnya ya. Moga kita mohon kepada Allah ya, mohon kepada Allah agar kita merasai Ramadan kali ini dengan penuh keinsafan, insya-Allah ya. Hai, okey, hai Amin. Okey, salam Ramadan. Okey, itulah ya. Jadi kita minta sebenarnya benda ni, rasa itu ya, dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita tak boleh tak ada siapa yang boleh memberi rasa tu, perasaan rasa tu kita tak boleh nak dapat dengan siapa-siapa. Hanya Allah yang maha memberi rasa tu. Sebab rasa ni dia umpama macam hidayah tau ya, hanya Allah yang saja yang boleh beri ya. Jadi kita minta Ramadan kali ini ya. Sebab tu JM selalu ingatkan, selalu ingatkan ya, setiap kali solat, setiap kali berdoa ataupun berdoa ni, dia bukan hanya atas tikas kain kita, seperti yang JM pernah kongsikan ya 5 tahun dulu. Setiap kali JM pergi memberi inspirasi kepada orang lain di luar sana ya, JM buat seminar, JM selalu ingatkan tentang beberapa perkara. Antaranya adalah bila kita berdoa ya, tak semestinya kita berdoa di atas tikas sembahyang. Berdoalah kat mana-mana saja anda berada. Tengah masak berdoa, tengah dalam kereta berdoa, tengah bekerja, ingat nak berdoa je ya. Berdoa je. So tak salah kan? Tak salah untuk kita berdoa. Sebab kita tak tahu bila masa dan waktunya Allah nak angkat doa kita. Kita pun tak tahu. So kita usah putus untuk berdoa ya. InsyaAllah ya. Kita pun tak tahu doa mana yang Allah angkat ya. Jadi kita yakin ya. Kita yakin dan percaya yang mana Allah sentiasa ya. Allah sentiasa pandang kita. Allah sentiasa mendengar rintihan kita. Allah sentiasa mendengar doa-doa kita ya, insya-Allah ya. Okey, ya Ramadan penuh nikmat ya, insya-Allah kan. Jadi itulah ya, sebab dia syukur ni kadang-kadang syukur ni bila kita sebut dekat mulut, dia tak sama apa yang ada dalam hati. Bila kita rasa kita dah bersyukur sepatutnya kita dah tak boleh dah nak ada ungkitan dekat belakang tu.
Tapi kita ni manusia biasa kan, kita bukannya malaikat yang semua ialah yang sempurna kan. Kita manusia biasa yang mana kita memang ada perasaan tu, emosi kita. Sebab tu manusia ni kita ada emosi kan. Kita ada emosi marah, emosi geram, emosi macam-macam emosi ada bertukar-tukar emosi. Jadi itulah so tak salah jika anda nak marah ke tak salah, tapi minta pada Allah lah, banyak minta pada Allah banyak minta pada Allah, yang mana biasa JM akan ingatkan JM selalu bila JM berdoa hanya satu yang JM tak pernah tinggal doa JM jika anda rasa jika anda rasa tips JM ini anda maksudnya anda nak ikutlah satu je JM setiap kali doa JM tak pernah tinggal istiqomahkan aku dalam melakukan amal solehmu. Itu je. Sebab apa? Sebab orang berubah ni sangat mudah. Orang berubah ni sangat mudah kan. Sangat mudah. Dia nak berubah untuk jadi baik, sangat mudah. Dia nak berubah untuk pakai tudung, untuk menutup aurat, sangat mudah. Tapi tak ramai yang istiqomah dalam melakukan amal soleh tu. Tak ramai, maksudnya tak ramai yang boleh melakukan amal soleh tu. Even ilmu sendiri pun kalau hari ni kita hari ni berguru di sana, berguru di sini, berguru di sinun kan, tak ada masalah kita nak berguru. Kita nak berguru dengan siapa pun tak ada masalah, sebab kita ni hidup memang perlu ada ilmu. Sebab kalau tak ada ilmu, kita ibarat tak ada penyuluh. So bila tak ada penyuluh, kita gelap kan. Jadi ilmu, ilmu betul tu Encik Amin. Ilmu perlu kita amal Sebab apa? Sebab bila kita tak amal tu yang bila kita jumpa dengan ilmu baru, kita rasa ilmu bila kita jumpa dengan bila kita belajar bersama dengan guru baru, belajar bersama dengan guru baru, dan guru baru bercerita tentang ilmu tu, padahal kita dah tahu dah ilmu ni 5 tahun yang dulu kita dah belajar. Tapi disebabkan kita tak istiqomah, kita rasa ilmu yang kita baru dapat hari ni adalah ilmu baru. Padahal ilmu ni kita dah sering kali dah belajar. Sebab tu ilmu ni perlu amal. Sebab apa? Sebab manusia ni kita mudah terlupa kan. Kita mudah terlupa. Kita sibuk sikit lah dalam bisnes kita kan. Contoh, kita sibuk sikit lah dalam bisnes kita. Kita mudah sangat terlupa kan. Yang mana sebenarnya ilmu tu, betul, ilmu perlu amal istiqomah dalam melakukan apa pun termasuklah ilmu kita insya-Allah. Jadi, dan JM juga percayalah JM juga percaya yang mana tak salah lah anda semua. JM suka sangat bila anda semua nak belajar dengan guru sana, guru sini. JM sangat-sangat sukalah kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kata-kata kita ni kadang-kadang kita dah belajar ilmu tu, tapi disebabkan kita tak istiqomah, kita rasa benda tu baru kita belajar. Tapi sebenarnya Allah tak izinkan ilmu tapi sebenarnya Allah tak izinkan. Walaupun kita belajar 20 kali sekalipun, jika Allah tak izinkan ilmu tu rasa dalam hati, jika Allah tak izinkan ilmu itu memberi satu impact yang besar, memberi perubahan kepada diri, kita tak akan rasa kita tak akan rasa. Sebab apa yang JM cakap tadilah, ilmu tu adalah hidayah. Ilmu tu rasa itu adalah sama macam hidayah kan. Jadi bila Allah tak izin kita rasa, kita tak akan rasa. Dan dia akan rasa daripada guru lain. Guru lain bercakap mungkin hanya sepatah saja, tapi dia dah boleh rasa dalam hati dia. Dia dah boleh dapat hidayah daripada situ. So alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi
terusan berilmu dan beramal insyaallah. Bila kita ada ilmu, kita amal, insyaallah insyaallah kita akan mendapat kita akan dapat jalan yang terang insyaallah. Okey, berbalik kepada bagaimana tercetusnya Negara Mandian Aura Rezeki, okey, tahun 2014 JM sebenarnya dalam dunia perniagaan kalau ikutkan tahun lebih kurang dalam 18 tahun macam tu kan. So tahun 2014 tahun 2014 yang mana dia macam ni tau. Setiap manusia, setiap antara kita, perjalanan hidup dia ataupun proses hidup dia memang berbeza-beza. Memang berbeza-beza. Dia macam ni tau. Bila sebenarnya kekuatan itu datang apabila kita melalui kegagalan, baru kita kuat menghadapinya. Tapi berbanding dengan kita berjaya, berbanding dengan kita berjaya. Jadi Allah sebenarnya memberi gagal kepada perniagaan JM yang lama. Dia nak tingkatkan lagi kematangan untuk JM. Dia nak meningkatkan lagi keyakinan buat JM. Dia nak meningkatkan lagi keyakinan juga semangat untuk JM sebenarnya. Jadi bagi anda semua yang hari ini mungkin ada di antara anda yang dalam kegagalan. Sekarang ni, anda gagal hari ni. Anda gagal, anda serabut, anda tak tahu nak buat apa. Anda kena tengok. Anda kena tengok live JM ni. Sebab apa? Sebab Allah hari ni menguji hamba-Nya dengan berbeza-beza cara. Dengan berbeza-beza cara mengikut mengikut kita lah. Allah tahu sama ada kita ni boleh menerima, boleh hadapi ujian itu ataupun tidak, hanya Allah yang tahu. Sebab tu ujian kepada Allah berbeza-beza. Kadang-kadang ada orang tu diberi ujian, kaya raya sangat, duitnya banyak tapi hatinya kosong. Tapi kehidupan keluarganya tonggang langgang. Kasih sayang tak ada. Jadi itulah banyak sangat. Kadang orang tu biasa-biasa je kehidupannya. Tapi alhamdulillah kebahagiaan ada, kegembiraan ada, rezekinya sentiasa banyak, tak putus-putus, macam-macam lah Allah bagi kan. Jadi okey, berbalik kepada cerita JM 2014 Allah menguji JM dulu. Buat kalau ada yang pernah bersama dengan JM tahun 2015 hingga tahun 2017 JM pusing seluruh Malaysia untuk memberikan inspirasi kepada mereka yang di luar sana tentang jatuh bangunnya JM dalam perniagaan, dalam kehidupan JM bagaimana JM bangkit dan berjaya hari ini sebenarnya atas pada doa-doa orang sebenarnya kan. Atas doa-doa orang lain. Sebab apa? Masa JM diuji tahun 2014 dalam keadaan yang tertekan, hutang yang banyak, tak ada kebahagiaan langsung dalam rumah tangga, masa tu nak cakap dengan suami pun takut dia melenting kan. So tak ada kebahagiaan masa tu. Sebab apa? Sebab iyalah kan, stres kan. Bila keadaan yang macam tu memang tak ada kebahagiaan langsung. JM tak ada kawan masa tu. JM tak ada kawan. Tahun 2014 bila Allah menguji JM, JM tutup bisnes dan JM berada di rumah. Hati sangat runsing. Hati sangat risau. Kepala berserabut, hutang banyak, bisnes dah lingkup. Allahu Akbar. Macam mana kan nak bayar hutang? Orang datang kat rumah cari kita, nak minta hutang dengan kita tak ada perniagaan, dengan kita tak tahu apa nak buat.
Semangatnya langsung tak ada. Walaupun ketika itu ramai yang datang berjumpa dengan JM, minta JM jadi dropship, minta JM bisnes tanpa modal. Tapi anda bayangkan semangat ni semangat ni dia tak boleh dibeli tau. Dia tak boleh dibeli. Semangat ni hanya kita sendiri yang perlu. Semangat ni hanya kita sendiri yang perlu untuk apa tahu? Untuk membakar dia. Kita tak ada orang lain. Hanya kita sendiri yang perlu. Jadi masa tu JM tak tahu nak buat apa dengan keadaan yang macam tu, dengan keadaan yang takut duduk kat rumah, orang datang minta hutang, Allahu Akbar, dengan tak ada kebahagiaan rumah tangga langsung, Kadang-kadang tu nak minta duit, nak minta duit, nak beli lauk dekat rumah, bagi tahu suami, lauk tak ada, apa semua pun takut. Takut sebab apa? Sebab JM rasa macam aku hidup ni tak mendatangkan apa-apa kepada, tak boleh nak bantu apa-apa kepada suami, Jadi itulah kan. Jadi kadang-kadang kita rasa frust sangat kan bila kita hidup tapi tak boleh nak membantu suami sendiri kan, tak boleh nak membantu keluarga sendiri. Ya Allah, memang kita rasa frust sangat. Dan bila dalam keadaan yang macam tu, JM tak ada kawan pun, kawan mula menjauhkan diri, sebab tu kita boleh tahu bila siapa kawan kita ketika kita susah dan senang, siapa kawan kita. Ada kawan kadang-kadang nak ambil kesempatan je kan, ada kawan kadang-kadang untuk kepentingan dia sahaja kan. So masa tu bila JM ialah kan, mungkin kawan-kawan takut pun bila kita dalam keadaan yang kesusahan, hutang yang banyak kan. Mungkin kawan-kawan ni dia rasa takut. Mungkinlah kan, kotlah kita ni asyik nak pinjam duit dia je kan. Yelah, nak bayar duit rumah, nak bayar duit kereta. Masa tu JM naik kereta Honda Stream masa tu JM naik Estima, Toyota Estima kan. Nak bayar setiap bulan tak boleh bayar kan. Kadang-kadang nak pinjam duit orang, sampai bila kita nak pinjam kan duit orang. Jadi nak pinjam tu boleh, kalau takat bulan ni boleh pinjam, tapi bulan depan macam mana kan. Jadi nak tak nak kita perlu keluar daripada masalah ni. Kita perlu keluar daripada masalah ni. Jadi apa yang JM dapat masa tu dalam kejatuhan, dalam masa JM dalam kejatuhan, kemurungan, dalam keadaan risau, lemah, apa yang JM dapat masa tu adalah JM banyak ubah cara berdoa lah sebenarnya. Banyak sangat ubah cara berdoa. JM banyak ubah cara berdoa. Macam JM cakap tadi, berdoa tidak semestinya ketika sembahyang. Kat mana sahaja JM berdoa. JM berdoa. JM nampak orang, jumpa orang dekat dia buka gerai makan, JM berdoa, ya Allah, Kau limpahkanlah rezeki mereka ya Allah, supaya nasi lemaknya laris, laku, supaya dia dapat balik awal, supaya dia dapat kerja, dapat buat solat duha, bila dapat balik awal dapat berehat. Masa tu JM tak ada apa-apa. JM tak ada apa-apa amalan lah. Amalan JM hanyalah banyak mendoakan orang lain sebenarnya. Sebab bila JM tahu kan, bila JM tahu hari ni yang mana amalan mendoakan orang lain, Allah akan beri doa yang sama buat kita sebenarnya. Daripada situlah. Sebab bila JM tengok balik cerita Dr. Ari Ginanjar, pengasas ESQ, yang mana beliau pernah dalam kejatuhan sama macam JM. Sebab baru-baru ni lah JM tengok, pernah dia pergi balik ke tempat-tempat pasar-pasar pagi, yang mana dia kata inilah pasar-pasar pagi ni yang dia hari-hari datang untuk mendoakan orang lain.
Masya Allah. Bila JM tengok video dia kan, JM teringat pula kisah JM yang mana JM 5 tahun yang sudah, 6 tahun yang sudah kan JM banyak mendoakan orang lain jumpa orang berdoa asal sebab tu JM cakap hari ni memandang semua orang dengan kebaikan. Walaupun JM tengah drive ada kadang-kadang motor kadang-kadang bila naik motor ni kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang dia dekat sangat dengan kita kan, dah lah dekat laju pula kan. Kalau orang lain lah kan, kalau ialah tak orang lain lah kan, kalau orang lain mungkin akan terkejut dan mungkin kau nanti kat depan sana padan muka kau aksiden macam-macam kan. Tapi masa tu JM memandang semua orang dengan kebaikan. Walaupun masa tu diuji dengan macam tu, JM tetap mendoakan, ya Allah ya Tuhanku, semoga motor tu ya Allah, motor tu baik-baik aja, motor tu diberi hidayah, dia tak tahu ya Allah, dia tak faham ya Allah, semoga motor tu elok-elok aja ya Allah, lindungilah dia ya Allah. Selalu JM akan macam tu. Sebab tu hari ni JM bila yelah, kita hidup ni tak semua orang suka tau. Kita hidup ni tak semua orang suka. Bila kisah Abid Liu JM bukan nak sentuh pasal siapa betul dan siapa tak betul. Kisah Abid Liu sebab tu JM cakap bila kita baik pun orang pandang, orang bila kita buat baik pun tak semua orang yang suka kita lah sebenarnya. Contohnya senang je lah, kisah Abid Liu tu anda kena jadikan tauladan walaupun kita sebaik macam mana pun macam tu lah. JM pernah satu masa dulu pernah diaibkan oleh sahabat-sahabat sendiri dan pernah dipulaukan oleh sahabat-sahabat sendiri tapi masa tu bila kita tak ada ilmu, kita akan kata apa tahu, sampai mati pun sebab dia fitnah kita bagaimana kita kena fitnah yang dikatanya kita ni penggoda suami kawan-kawan sendiri. Ya Allah, kalau anda di tempat JM, Masya Allah kan, JM tak tahu nak cakap apa. Tapi masa tu JM tak ada ilmu. Betul, JM memang ketandusan ilmu saat itu. Ketandusan ilmu yang mana JM marah sangat. JM marah sangat yang mana ya Allah, apa ni aku sampai mati pun aku tak maafkan dia. Sampai mati pun aku tak maafkan dia. Tapi bila ada ilmu, bila JM ada ilmu sekarang kan, ialah bila kita ada ilmu kita belajar. Sebab tu JM cakap hari ni ilmu penyuluh hidup. Bila JM ada ilmu, bila JM dah faham kan, ya Allah, tak apalah, biar orang buat kita. Jangan kita buat orang. Macam mana JM memulakan perniagaan masa tu Aura Rezeki kan, nanti JM cerita. Okey, JM cerita awal-awal lagi. Jadi pada tahun 2014 tu JM tak banyak buat apalah. JM hanya mendoakan orang lain, menerima apa adanya kan. Memanglah masa tu JM juga marah dengan Allah sebenarnya. Marah, aku tak cukup baik lagi ke? Kenapa engkau uji aku sebegini? Sampai macam tu JM bersangka-sangka dekat Allah. Tapi bila JM sentiasalah, bukan JM nak tunjuk baik sangat, tapi bila anda ada masa kelapangan ada masa kelapangan, bukan kelapangan sebab benda ni perlu dipaksa benda ni perlu dipaksa. Lagi-lagi sekarang ni Ramadan anda ambil peluang untuk solat malam solat malam tu dia macam ni tau. Solat malam tu sebenarnya Allah dah bukakan pintu langit untuk kita. Allah sebenarnya tunggu doa-doa kita. Allah sebenarnya tunggu rayuan kita. Kadang-kadang kita ni nak minta macam-macam dengan Allah, tapi waktu Allah bagi waktu yang baik untuk berdoa, yang mustajab untuk berdoa, waktu yang Allah tunggu doa-doa kita, kita sombong, masih lagi tidur dengan nyenyaknya. Masya Allah kita jangan, semoga kita tidak dalam golongan yang macam tu kan. Jadi JM paksa diri untuk berubah. JM bukannya baik sangat tapi JM paksa diri untuk berubah. JM minta
supaya Allah, sebab tu JM cakap hari ni, istiqomahkan melalui amal soleh, istiqomahkan kita dalam buat amal soleh. Sebab ramai orang nak berubah senang sangat, tapi istiqomah untuk melakukan amalan itu tak ramai yang boleh. Jadi minta dengan Allah. So masa tu bila JM dalam keadaan yang berserabut, JM banyak mendoakan orang lain, dan masa itulah JM minta dengan Allah, ya Allah, jika engkau beri aku peluang sekali lagi untuk aku buat bisnes, datangkanlah bisnes yang boleh bantu diri aku dan juga orang lain. Masa tu bila kita sentiasa berdoa dan berdoa kan, sebab tu JM cakap hari ni kita terusan untuk berdoa. Bila kita terusan untuk kita terus untuk berdoa, kita tak tahu waktu bila yang Allah ambil doa kita, yang Allah makbulkan doa kita. So kita usah putus asa, sentiasa berdoa. Jadi masa tu bila JM dapat idea yang mana sebab JM sebenarnya untuk apa tahu, untuk cari memulihkan semangat diri. Sebab masa tu semangat tak ada. Semangat tak ada. Semangat memang tak ada. Kawan tak ada, semangat tak ada, keyakinan lagi lah kan. Nak keluar, nak bersiap pakai bedak pun tak buat. Sebab semangat tak ada. Semangat nak hidup ni tak ada. Allahu Akbar kan. Kadang-kadang kita sampai tahap macam tu sekali kan. Jadi bila kita selalu berdoa kepada Allah, masa itulah JM teringat balik ada satu mentor tu, dia kata sebab apa? Sebab JM mencari semangat diri JM balik, mencari bagaimana nak pulihkan semangat aku ni. So masa itulah JM teringat yang ada seorang mentor tu, dia kata dia hari-hari mandi garam untuk untuk apa? Untuk semangat diri dia, untuk mengekalkan semangat diri dia. Masa itulah JM cari garam. So bila JM cari garam, kita tak tahu nak buat apa. Kita rasa macam kalau aku mandi saja-saja, memang tak ada tujuan pun tak boleh. Jadi apa yang JM buat adalah JM bacakan ruqyah sendiri. Ruqyah sendiri tu aku bukannya tahu sangat pun pasal-pasal agama ni kan. Orang yang memang ketandusan ilmu kan, yang agama pun tak banyak kan. Jadi tapi saya berusaha untuk memulihkan diri saya sendiri. Sebab apa? Sebab hari ni untuk pemulihan semangat diri anda, untuk membuatkan anda bangkit, bukan ada pada orang lain, tapi sebenarnya pada diri anda sendiri. Jadi JM mencari untuk membangkitkan semangat diri JM melalui garam tu tadi, yang mana JM bacakan Al-Fatihah, JM mandi masa tu pukul 3.30 pagi dah mandi dah. 3.30 pagi dah mandi garam. So masa tu dah mandi apa semua. Okey, masa tu lah bila dah dalam 2 minggu macam tu, 2 minggu mandi apa semua kan, sentiasa bercakap dengan Allah, sentiasa memohon dengan Allah, jika hari ni kau bagi peluang untuk aku buat perniagaan, moga perniagaan itu baik untuk aku, baik untuk apa, baik untuk orang lain. Masa itulah datang ilhamnya, yang mana buatlah garam. Sebab ramai lagi orang yang dekat luar sana macam JM, hilang semangat, hutangnya banyak, kepalanya berserabut, hidupnya tak tentu arah. Masya Allah. Daripada situlah sebenarnya bermulalah tercetusnya garam mandian Aura Rezeki. So bila tercetusnya garam mandian Aura Rezeki, bukan mudah, bukan senang-senang yang macam anda tengok pada hari ini. Bukan, tak mudah. Di awal pembuatan produk Aura Rezeki tahun pertama, JM buat dengan kudrat JM sendiri. Sehari boleh angkat garam 600 kg hingga 1,500 sendiri. Tiba-tiba ada pula yang mengaku garam tu garam dia. Bercakap di depan halayak ramai. Masya Allah kan. Ya Allah, memang ujian Allah. Tapi JM dah boleh nak lalui. Sebab JM dapat rasa dah ujian Allah itu adalah kasih sayang Allah. Ujian Allah itu memberi peningkatan kepada kreativiti kita, meningkatkan kepada pemikiran kita, idea kita. Jadi
daripada situlah daripada situlah sebab tu JM cakap ada orang kadang-kadang nak berkawan disebabkan ada kepentingan. Macam-macam bukan mudah bukan mudah. Baru nak buat setahun tu JM dapat capai alhamdulillah dengan masa tu follower masa tu JM buka Facebook baru tau masa tu JM buka Facebook baru atas nama JM Miss Wan. Tak ramai pun kawan-kawan masa tu, 500 orang je ke tak sampai 1000 orang masa tu. Follower lagi lah tak ada kan. Tapi alhamdulillah dengan berkat doa yang tak henti-henti berdoa dengan Tuhan dengan pergantungan 100% kepada Allah yang mana JM dapat mencapai jualan Aura Rezeki masa tu tahun 2015 dalam masa 6 bulan JM mencapai 1 juta lebih 1 juta, dan setahun masa tu JM dapat mencapai collection dalam lebih kurang dalam 10 juta lah macam tu, Masya Allah. Jadi bila ramailah yang datang masa tu, wartawan datang, berita maksudnya surat khabar datang kan, bertanya macam mana Puan JM boleh buat lah apa semua, Astro datang, semua datang ni Masya Allah. So JM cakap aku tak tahu macam mana buat kan, boleh dapat juta-juta ni saya tak tahu macam tu. Ya Allah, dia pun heran lah masa tu kan, wartawan semua heran. Jadi JM sebab apa? Sebab JM masuk surat khabar, masuk TV, semua percuma. Alhamdulillah Allah bagi. Alhamdulillah Allah bagi. Sebab laluannya tak semudah tau sebenarnya. Dalam setahun buat top ada pula di antara top kita punya master stockist keluar buat garam pun ada, Masya Allah. Tapi JM memandang semua orang dengan kebaikan. Memang pada peringkat awal kita berhak untuk marah. Kenapa? Aku dah hacang kau macam-macam kan. Tapi masih lagi buat aku. Tak apa, marah hari tu je. Lepas tu maafkan. Semua bermula daripada hati sebenarnya. Semua bermula daripada hati. Daripada situlah JM belajar. JM belajar melalui guru kehidupan JM sendiri sebenarnya. Melalui perjalanan hidup, melalui proses hidup kan. Daripada situlah kita merasa lebih kuat. Daripada situlah kita berasa kebahagiaan bila kita memandang semua orang dengan keadaan, dengan memandang dengan kebaikan, insya-Allah ketenangan akan datang. Sebab tu kita tak boleh nak terlalu sempurna. Kita bukan malaikat nak sempurna. Kita bukan siapa-siapa nak jadi sempurna, bukan. Bila kita terlalu nakkan kesempurnaan dalam hidup kita, kita tak ada ketenangan dalam hidup kita. Kita tidak akan dapat ketenangan dalam hidup kita. Jadi hari ni doakan orang lain, memandang semua orang dengan pandangan yang kasih sayang, dengan pandangan kebaikan. Biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Memang kita kadang-kadang kita berhak untuk marah. Kita berhak nak marah. Kenapa kau buat aku macam ni? Kadang-kadang kawan kita sendiri kan tidur sebantal, makan sepinggan, susah sama susah, senang sama senang, tapi tikam belakang. Bukan tikam belakang je tahu, tikam depan-depan lagi pun ada kan. So jadi itu semua proses lah untuk kita lebih matang, untuk kita lebih matang lagi. Dan daripada situlah JM mengusahakan garam. Dah 45 minit ni JM live. Nanti anda boleh share kalau mana yang ni anda boleh share dan boleh kongsikan kepada orang lain. Okey, daripada situlah JM mulakan dengan 200 kg garam. Dan dalam sebulan tu JM tak cukup tau sebenarnya. Dalam sebulan tu tak cukup hanya 200 kg. Dia terus meningkat dan meningkat terus meningkat dan meningkat sampai mencecah 30 tan. 30 tan dalam masa seminggu, dalam masa 2 minggu macam tu. Masya Allah. Dan
JM tak ada senjata apa-apa tau. Bila wartawan tanya JM macam mana JM buat market macam mana JM market kan? Ya Allah, tak ada. Memang JM tak ada Facebook ad. Kau macam mana JM nak buat Facebook ad? JM tak reti pun apa tu Facebook ad. Habis tu puan JM buat marketing dengan apa dia tanya kan? Letak kat Facebook je. Facebook personal. Satu Facebook je. Page Facebook Aura Rezeki Malaysia pun masa tu tak ada. Masa tu tak ada. Ya, hanya personal Facebook. Sebab tu JM bila anda bagi alasan dengan Facebook personal tak boleh buat bisnes, JM rasa macam sebab apa? Sebab rezeki tu bukan di tangan Facebook kita. Rezeki tu bukan disebabkan follower kita yang ramai. Rezeki tu bukan disebabkan kawan-kawan kita beli, bukan. Rezeki tu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita yakin Allah sahaja yang memberi rezeki, pasti rezeki akan datang kepada kita, InsyaAllah. Jadi JM selalu ingatkan, buat apa yang Allah suka, pasti Allah akan beri yang kita mahukan, InsyaAllah. Jadi bermula daripada situlah, bermula daripada situ JM masa tu JM berkongsi ilmu, seluruh Malaysia, termasuk Brunei juga, termasuk Singapura juga. JM masa tu memberi inspirasi kepada orang lain. JM tak cerita pun pasal garam. JM cerita pasal inspirasi, bagaimana membangkitkan semangat diri kita, bagaimana JM yang memang tak ada apa-apa, jatuh ke lubang yang sangat dalam, bagaimana JM bangkit, itu yang JM kongsikan. Masya Allah, Jadi semuanya apapun kita, dan dia kebergantungan dengan Allah tu kena kuat sebenarnya. Apa amalan JM bila ditanya masa tu, JM cakap, ya Allah, macam mana aku nak cakap, sebab masa tu JM hanya ada doa je. Doa saja. Sebab tu JM cakap, doa boleh mengubah nasib seseorang. Senjata kita adalah doa saja. JM banyak mendoakan orang yang beli, banyak mendoakan orang yang guna produk JM. Sampai hari ini doa JM sama je macam tu. Doakan orang lain, doakan pengguna-pengguna kita, doakan customer kita, doakan ejen kita. Itu yang JM lakukan. JM tak ada amalan lain. So bila orang beli je, tak ada tangan, sungguh-sungguh berdoa. Berdoa dengan penuh penjiwaan, bukan berdoa yang hanya dekat kat mulut saja, bukan. Berdoa sungguh-sungguh, ya Allah, ya Tuhanku, dia beli produk aku, ya Allah, mesti ada sebabnya, ya Allah. Dia beli produk aku, ya Allah, mesti dia ada niat, ya Allah. Kau makbulkanlah niat dan hajatnya, ya Allah. Macam tu. Macam tu JM berdoa. Macam tu JM berdoa, tu tak ada apa-apa lagi, tak ada senjata lain lah sebenarnya, doa. JM datang ke masa tu, JM buat dekat rumah tau. Lepas tu JM banyak mendoakan produk-produk JM. Bila datang kan, bagi salam kan, bagi salam, sebab setiap produk-produk itu dia ada rohnya tau, dia ada rohnya. Datang cakap baik-baik dengan produk kita, bagi salam. Sebab tu alhamdulillah, mana ejen-ejen JM yang yang mengamalkan ilmu JM, macam Kak Merdu, beliau dah 5 tahun juga lah bersama dengan JM. Macam Mas Rina, mereka amal apa yang JM ajarkan. Sebab tu bila mereka buat, mereka dapat, JM suka sangat. JM suka sangat. Jadi itulah sedikitlah tentang perkongsian JM, bagaimana tercetusnya produk Aura Rezeki ni. Inilah inilah yang dapat JM kongsikan. Tak ada amalan lain. Yang penting korang semua macam kebergantungan kepada Allah tu kena kuat. Biar orang buat kita tak apa, sebab tak semua dalam hidup kita, tak semua orang suka kita. Jadi kita buat saja kebaikan, insya-Allah. InsyaAllah moga Allah pandang kita, Allah sentiasa pandang kita, Allah sentiasa dengar rayuan kita, Allah sentiasa dengar doa-doa kita, insya-Allah. Jadi buat apa yang Allah suka, pasti Allah akan bagi apa yang kita mahukan, insya-Allah. Okey, so itu saja yang JM dapat kongsikan. InsyaAllah JM akan kongsikan lagi nanti macam mana caranya JM cuba
dalam bisnes ni JM cuba buat sistem agent tu JM pun tak tahu macam mana, tapi tercetusnya buat sistem agent ni tanpa belajar, tanpa apa ya. So alhamdulillah, jadi insyaAllah JM akan kongsikan kepada anda semua ya. Jadi izinkan JM nak doa, insyaAllah doa kita di tengah hari ni ya, nak Zohor lagi ni kan. JM pun daripada jam 3.30 pagi tadi tak tidur lagi sampai pukul 12, dah dekat pukul 1 ni. InsyaAllah JM pun nak balik nak berehat. Okey, kita cuba gandakan sebaik mungkin setiap kali solat baca Quran, habis solat baca Quran, selai pun tak apalah, tak mengapa ya, insya-Allah. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pandanglah wajah-wajah sahabat-sahabatku ini ya Allah. Mereka mengharapkan sesuatu daripadamu ya Allah. Mereka mengharapkan rahmat daripadamu ya Allah. Mereka mengharapkan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apa yang kami lakukan ini ya Allah, kau berkatilah ya Allah. Apa yang kami lakukan ini ya Allah, kau berkatilah Allah. Apa yang kami usahakan ini ya Allah, kau berilah cara yang terbaik ya Allah. Kami ada impian, kami ada matlamat, kami ada hajat ya Allah. Maka makbulkanlah hajat-hajat dan niat kami ya Allah. Ya Allah, dengan hanya padamu kami bergantung harap ya Allah. Dengan hanya padamu kami memohon pertolongan dan bantuan ya Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmat hari ini ya Allah. Terima kasih atas nikmat kasih sayang ini ya Allah. Terima kasih atas keberlimpahan rezeki ini ya Allah. Kami syukur ya Allah. Kami syukur atas nikmat-Mu ya Allah. Ramadan ini ya Allah. Ramadan ini ya Allah. Berilah semangat untuk kami ya Allah. Untuk menggandakan lagi amalan-amalan kami ya Allah. Untuk gandakan lagi ibadah-ibadah kami ya Allah. Terimalah amalan kami, terimalah ibadah kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada bulan yang berkat ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam melakukan amal solehmu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa suami dan isteri. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa adik-beradik kandung kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara mara kami ya Allah. Ampunilah dosa sahabat handai kami ya Allah. Ampunilah dosa seluruh jemaah-jemaah Aura Rezeki dan juga pengguna-pengguna Aura Rezeki. Ampunilah dosa sahabat-sahabat kami ini semua ya Allah. Ampunilah dosa semua umat Islam maupun yang hidup ataupun meninggal dunia. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah ya. Cukuplah sampai di sini perkongsian JM. Semoga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Minta tolong anda sharekan video JM ni. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.